Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar. Jadi hari ini saya nak terangkan berkenaan dengan tugasan vektor soalan nombor 3. Okey, kita lihat ni adalah soalan dia dan kita baca dulu satu persatu. Kita keluarkan kata kunci yang ada dalam soalan ni. Darjah di bawah menunjukkan sebuah segitiga OPQ. Diberi bahawa OM dengan bersamaan 2/3 MP dan PT bersamaan dengan 3TQ. Diberi kat sini OP 10X dan OQ 3Y. Okey, bila dia ada anak panah, kita akan lihat OP, bacaan dia seperti kita mulakan dengan O dan diakhiri dengan P. So anak panah dia macam ni. Bila kita ada anak panah macam tu, bacaan dia kita kena tulis kita kena lakar anak panah tu kat sini. Okey, kita lakar dia arrow macam tu. OP adalah 10X. Okey, bila kita terbalikkan dia akan jadi negatif OP. Negatif OP adalah PO, di mana PO bersamaan dengan negatif 10. Okey, kalau kita lihat pula pada OQ, kita akan baca seperti ini. O pergi kepada Q. Okey, dan anak panah dia akan jadi seperti kiri ke kanan. Dan bacaan dia adalah 3Y unit. Okey, kita baca 3Y unit. Okey, ini adalah contoh catatan yang diberi dalam soalan. Kemudian kita kena ungkapkan dalam sebutan X dan atau Y untuk PQ, OT dan MT. So kita lihat dulu pada soalan yang pertama. So kita tulis jawapan dia kat sini. Okey, PQ. Okey, untuk PQ, bila kita ada PQ, kita kena lihat jalan PQ. Jalan PQ adalah P pergi kepada Q, tapi kita tak tahu dia punya unit dekat sini. Kita tak tahu. Jadi kita kena pilih jalan yang terbaik bagi PQ. Jalan yang terbaik bermaksud jalan yang kita tahu unit dia. Contohnya kita tahu unit PO sebenarnya, dan kita boleh pergi kepada OQ. Dan kita boleh tuliskan di sini PQ bersamaan dengan PO campur dengan OQ. Kalau awak perasan, kita gunakan campur sebab dia jalan terus sahaja. Okey, dia jalan terus dan terus. Okey, cuma PO ni kita tak tahu nilai dia. Yang kita tahu cuma OP sahaja. Bila kita tahu OP dan PO dengan OP ni dia just terbalik sahaja, jadi kita ubahkan simbol dia. Okey, kita ubahkan jadi negatif OP. Okey, negatif OP campur OQ. Kemudian kita baru boleh gantikan OP dengan 10X. So kita tulis kat sini negatif 10X campur dengan 3Y. Senang kan? Kalau macam ni insya-Allah boleh dapat 2 atau 1 markah. Okey, kita lihat juga pada soalan yang seterusnya, iaitu OT. Biasanya soalan ni akan berkait semula dengan soalan-soalan sebelum dia. Kalau soalan 2, dia akan kaitkan balik dengan soalan 1. Kalau soalan 3, dia akan kaitkan balik dengan soalan 2. Sama juga dengan soalan B, dia akan kaitkan dengan soalan A. Okey? Jadi awak kena peka dengan soalan-soalan dan jawapan awak. Jadi kita lihat pula pada soalan yang seterusnya, OT. OT ni garisan dia mesti straight Dia buat macam ni, O pergi kepada T. Okey, tapi kita tak tahu unit OT, kita kena cari dulu nilai-nilai dia. Kita kena tahu jalan yang terbaik. Kita boleh tahu, kita boleh ada jalan OP dengan PT, ataupun kita ada lagi satu jalan OQ QT. Tak ada masalah. Tapi kita nak kena cari dulu nilai PT ataupun nilai QT. Kena cari dulu. So kita tengok kata kunci yang diberi kat sini. PT sama dengan 3TQ. Okey, PT sama dengan 3TQ. Okey, dan kita tahu PQ sebenarnya. Tengok kita rujuk balik daripada soalan sebelumnya. Kita rujuk balik PQ. Okey, PQ kita dah tahu dah unit dia berapa. Kita tahu jawapan dia adalah negatif 10X tambah 3Y. Kita dah tahu dah. Okey, so kita nak cari PT ni. Okey, contohnya saya ambil jalan OP campur dengan PT. Ini contoh So untuk cari PT, okey, kita lihat dulu nisbah yang diberi.
Nisbah yang diberi kat sini PT sama dengan 3TQ. Okey, PT sama dengan 3TQ. Okey, so kita tulis kat sini. PT sama dengan 3TQ, di mana kita akan songsangkan dia. TQ pindah menjadi bahagi, jadi dia akan pindah jadi macam ni lah. PT per TQ sama dengan 3/1. Kenapa per 1? Sebab PT bersamaan dengan 1. 1 ni bawa pindah jadi bahagi, maksudnya 3/1 lah. So nisbah dia akan menjadi PT nisbah TQ bersamaan dengan 3/1. Okey, awak kena ingat tu, kita bermain dengan nisbah PT nisbah TQ. Okey, bila kita dah songsangkan dia, awak just pindahkan je. Kalau kita tengok balik PT kan, PT sama dengan 3TQ. So awak pindah 3 dekat sini, ataupun awak pindah TQ lah, huruf kat depan lah senang. Huruf dia pindah jadi bawah, dan 1 ni pindah pun jadi bawah. Okey, so nampak tak dia punya PT per TQ. Tapi per tu saya tak lukis lah, saya tak buat pecahan tu, saya just buat macam ni sahaja. So 3/1. Okey. So nanti awak susun balik lah dalam bentuk nisbah macam ni. Kemudian kita lihat P dengan Q. Okey, kita ada PT nisbah dia 3 dan TQ nisbah dia 1. Okey, bila kita lihat total jalan ni, okey, satu garis panjang ni, kita ada total nisbah sebagai 4. So NS ada 4. Nisbah total ada 4. Jadi untuk cari PT, okey, untuk cari PT ni, PT bersamaan dengan, okey, kita lihat nisbah dia. Nisbah dia ada 3. Okey, nisbah dia ada 3. So kita ambil 3 daripada total nisbah. Okey, daripada NS 4. Okey, 3 campur 1 4 So NS dia 4, 3/4. Okey, kemudian dia akan darab dengan satu garis lurus panjang tadi tu. So kalau garis lurus panjang 4 tadi tu kan PQ kan. So kita tulislah PQ. Okey, 3/4 PQ. Okey, 3/4 PQ. Dan PQ ni kita boleh ambil balik daripada jawapan ni. So kita gantikan sahaja 3/4 negatif 10x tambah 3y. Okey, kemudian kita cari nilai jawapan dia. Okey, saya tulis kat sebelah kanan. So kita kena kira guna kalkulator lah. Kalau tak guna kalkulator mungkin akan jadi silap kat situ. Okey, so 3/4 kali dengan negatif 10. So kita dapat negatif 15/2. Okey, negatif 15/2x. Kemudian 3/4 kali dengan 3y. So kita tulis 3 kat sini. So dapat 9/4 lah. Positif 9/4y. Okey, so ini adalah untuk soalan untuk jawapan PT. Okey, kita dah tahu PT dah. Cantik dah. Sekarang kita betulkan balik OT tadi. Jalan OT yang kita nak pilih tadi tu adalah OP campur dengan PT. Okey, OP campur dengan PT. So kita tulis balik kat sini. Sinilah saya tulis OT sama dengan OP campur PT. Jadi OP ni kita dah tahu dah 10x. Okey, OP tu adalah 10x. Okey, awak boleh cari balik daripada atas. OP ni adalah 10x. Okey, dia positif ni. Kemudian kita gantikan PT dengan jawapan kita yang tadi tu. Tolak 15/2x tambah 9/4y. Okey, so jawapan dia akan hasilkan kira kalkulator lah. 10 tolak 15/2. So kita dapat 5/2. Okey, 5/2x. Okey, tambah
9 per 4 Y. Kan dah siap macam ni. Okey. So ini adalah contoh untuk OT, okey, jalan yang terbaik. Dan kita akan tengok pula pada soalan yang ketiga. Okey, macam biasa saya cakap, soalan 3 dia akan kait balik dengan soalan 2. Ingat ya, soalan yang seterusnya akan kait balik dengan yang belakang. Jadi kita lihat MT. MT ni jalan dia adalah serong sedikit. Kita tengok kat sini arrow dia. So kita cari jalan yang terbaik sebab unit ni kita tak tahu. So kita carilah MP PT, boleh, ataupun MO OQ QT, tapi lagi macam jauh kan. So saya nak jalan yang terbaik yang dekat lah. So sini MP dengan PT. Cuma MP ni kita tak tahu berapa nilai dia. So kita kena tengok nisbah yang diberi. OM sama dengan 2/3 MP. Ni pun bermain dengan nisbah juga ni. Okay, ni soalan 3. Dia nak tanya MT. Okay, so OM diberi OM sama dengan 2/3 MP. Okay, ni adalah soalan dia, kata kunci tu. Okay, so kita nak main dengan nisbah ni. Saya dah ajar awak, kalau first kita ada pecahan, kita kena pindahkan dia, hilangkan dulu pecahan lah. Ataupun awak terus pindahkan MP ni jadi kat sini bawah ni, tak ada masalah. So OM MP sama dengan 2/3. Tak payah buat pecahan. Okey, tak payah buat pecahan, just purkan sahaja macam ni. OM MP 2/3. Kemudian kita terus je bentukkan dalam bentuk nisbah, di mana nisbah dia akan jadi OM nisbah MP, dan kita akan tahu OM tu kedudukan dia 2 dan MP kedudukan dia 3. Okey, OM MP. Dan garisan OP ni total nisbah dia adalah 5. Okey, sebelum kita totalkan kita kena kira dulu. Okey, OM nisbah dia tadi adalah 2, MP nisbah dia adalah 3. Okey, nisbah dia total satu garis ni adalah 5 NS. Okey, so NS dia 5. Bila kita tahu dia 5, kita boleh tulis kat sini MT kita nak cari MP kan. So MP, okay, kita nak cari MP ni sama dengan, okay, MP ni bersamaan dengan 3. So 3/5. Okay, 3/5 sebab 3 daripada NS dia 5. Okay, 5 kat sini. So awak lihat 3/5 daripada satu garis lurus. Satu garis lurus tu, okey, dia panjang tau, daripada O sampai ke P. Jadi kita tulis kat sini 3/5 OP. Okey, so kita gantikan OP tadi 3/5 dengan OP. OP tu ingat ya 10x. So jawapan dia akan dapat 6x. Okey, so kalau awak tak tahu, tekan calculator. 3/5 darab dengan 10. So dapat 6 lah. Okey, kemudian kita cari pula jalan MT. Okey, jalan MT adalah, okey, kita lihat dulu. Okey, jalan MT adalah ni, jalan MT ni yang terbaik adalah MP campur dengan PT. So kita tulis MP campur dengan PT. Okey, MP campur dengan PT. So kita lihat MP dah ada. MP kat sini 6x. Okey, PT ni adalah jawapan sebelum dia tadi itulah. Ni PT. Ni PT kat sini. So PT tu kita ambil je negatif 15/2x tambah 9/4y. So tu saya cakap dia kaitkan dengan soalan sebelum dia. Jadi awak kena hati-hati lah, kena peka. PT tu ada tak? Mesti ada punya. Negatif 15. So dia tambahnya jadi tolak lah.
negatif 15 per 2x. Okey, tambah 9 per 4. Okey, kemudian kita kira lah x boleh selesaikan dengan x. Jadi kita tolakkan 6 tolak 15 per 2. Okey, kita akan dapat negatif 3 per 2x. Okey, so kita dah siap untuk 3 soalan yang membawa separuh daripada markah keseluruhan. Jadi banyak sangat manfaat kalau kita fahamkan yang basic macam ni. Okey, ni soalan basic sebenarnya ni. Kalau awak boleh jawab, insya-Allah boleh lulus. Okey, kita tengok pula pada jawapan, kita semak. Okey, A1 negatif 10x tambah 3y. A2 bersamaan dengan negatif 15 per 2x tambah 9 per 4y. Dan 5 per 2x tambah 9 per 4y. Ni yang bawah ni, saya tak perasan sebab dia jalan kerja panjang sikit. Okey, kemudian 3 ni jawapan dia negatif 3 per 2x tambah 9 per 4y. Okey, ni. So, kita lihat pada soalan B pula. Okey, soalan B ni dia akan jadi lebih susah lah. Okey, kita lihat. Okey, ni saya ambil gambar dia siap-siap. Okey, diberi garis lurus MT dan OQ dipanjangkan. Okey, garis MT dan OQ dipanjangkan. Kalau perasan MT ni dia serong dia serong. So saya buat panjang macam ni. Okey, serong dia guna pembaris lah kalau elok. Okey, dari sini lah something wrong. Okey, and then OQ pun dipanjangkan. So sampai bersilang. Bersilang tu maksudnya melanggar sampai bersilang pada garis X ataupun pada koordinat S. So S kat sini lah contoh ni contoh S. Okey, kemudian dengan keadaan MT, okey, MT lambda TS, MT lambda TS. Okey, kita lihat balik daripada soalan tadi, ada tak MT? Okey, ada dah. Okey, dah ada lah sebenarnya. Dia akan berkait balik dengan soalan sebelumnya. Jadi awak boleh gantikan TS. TS ada tak TS? Okey, kita lihat TS. TS tak ada. So TS kita tak tahu. Kita kena tengok jalan yang terbaik TS adalah apa? Jalan yang terbaik bagi TS TO campur OS. Okey, TO campur OS. Okey, yang tu kita confuse. Kenapa TO campur OS? Okey, sebab OS dia dah bagi dah. Walaupun kat sini micro Y. Okey, kita panggil dia sebagai micro Okey, kat sini saya tulis OS. Sebenarnya OS ni pemala ni. Okey, OS sama dengan micro Y. Okey, dia dah bagi dah walaupun dalam bentuk pemala. Okey, maksudnya OS tu dah ada. Okey, OS tu dah ada. Dan sekarang kita nak bentukkan MT sama dengan lambda TS. Tapi kita nak tahu TS dulu. Sebab TS je kita tak tahu sekarang ni. Satu je yang kita tak tahu. Okey, TS. Jalan terbaik bagi TS adalah TO atau TO lah, TO OS. Okey, OS jangan risau. OS dah ada. Ni OS. Ni risau Satu je masalah lagi. Bila kita tahu TS sama dengan TO campur dengan OS. Okey, TO je yang kita tak tahu. Masalahnya TO ni datang dari mana? TO mesti kait balik daripada soalan atas. Okey, contoh soalan atas tadi OT kan? OT ni boleh ambil terbalik kan? Jadi TO. So awak buat negatif OT. Okey, TS sama dengan negatif OT campur OS. Okey, jadi kita gantikan OT dengan jawapan tadi. Mana OT? Ni.
So OT ni adalah 5 per 2X tambah 9 per 4Y. 5 per 2. Okey, awal letak negatif, lepas tu letak kurungannya, kena ada kurungan. 5 per 2X tambah 9 per 4Y. Kemudian tambah lagi dengan micro Y. Okay, ini adalah untuk OS. So awak dah tahu yang ini adalah OT, ni negatif, ni OS. Okay, so selesaikan, awak kembangkan terus. Negatif 5 per 2X, negatif 9 per 4Y tambah micro Y. Okay, ini adalah ungkapan dia. Okay, ungkapan TS. Okay, lepas tu awak faktorkan Y dengan Y yang boleh kita faktorkan. So kita tengok kat sini. Okay, 5 per 2X ni salin. Okay, negatif 9 per 4, awak tulis kat sini negatif 9 per 4 tambah micro. Okay, buat macam ni. Okay, tambah micro Y. Okay, so disebabkan kat sini kita dah buat kurungan, so kita jarakkan sikit, kita letak tambah. Okay, kita letak tambah. Okay, dia tambah ni sebab kita nak asingkan dia. Alright, so ini adalah ungkapan. Bila awak buat macam ni, dia dapat 2 markah. Okay, so lagi 2 markah tu adalah jawapan dia. Kita kena cari. Kita cari pula pada, okay, TS dah ada, TS dah settle 2 markah. Sekarang kita nak cari pula jawapan bagi lambda. MT sama dengan lambda TS. So MT ni apa jawapan dia? MT ni ambil balik daripada jawapan bawah. Okay, jawapan dia adalah ni. Ini adalah jawapan dia. So saya copy saja dan saya tulis kat sini. Okay, MT sama dengan lambda TS. Lambda TS. Okey, lambda TS ni pun sama dah ada. So saya terus tukar lambda kali dengan kali dengan ni saya buat kurungan bracket lah macam ni. Negatif 5 per 2X tambah dengan kurungan negatif 9 per 4 tambah micro Y. So inilah something. Oops. Okay, lepas tu tutup. Okay, ni saya ketepikan sikit. Ni saya kecilkan sikit. Okey. Kemudian yang kiri ni jangan usik apa-apa sebab yang kiri ni dah settle. Jangan campurkan dengan yang kanan Awak biarkan je kat kiri ni duduk diam-diam. Okey, yang kanan je kita settlekan. Lambda dia akan darabkan dengan yang sebelah, so dia akan cari jadi lambda negatif 5 per 2 X. Okey. Lepas tu lambda negatif, okey, sorry, lupa nak letak tambah. Kemudian tambah dengan lambda kurungan negatif 9 per 4 campur micro Y. Alright. So selepas awak dah selesai, okey, awak bandingkan X dengan X. Okey, X dengan X awak bandingkan. So kita bandingkan. Kita tulis bandingkan. Okey, so saya buat kat sini lah. Okey, negatif 3 per, saya guna warna hijau. Negatif 3 per 2 X tu awak tak payah tulis lah sebab kita nak bandingkan X kan. Okey, sama dengan lambda negatif 5 per 2. Okey, negatif 5 per 2. Kemudian awak selesaikan. Negatif 3 sama dengan lambda negatif 5
negatif 3 per negatif 5 sama dengan lambda, dan lambda adalah 3 per 5. Satu markah. Okey, itu untuk lambda. Okey, itu untuk lambda. Kemudian awak dah selesaikan belah X sahaja. X dengan X sahaja yang awak ambil. Jangan tengok Y. Okey. Lepas dah settle, baru tengok Y. Okey, baru tengok Y. Y kat sini. So, kita bandingkan. Okey. 9 per 4. Y jangan tulis. Okey, sama dengan 9 per 4 sama dengan lambda. Lambda tu biar je. Kemudian negatif 9 per 4 campur mikro. Okey, lambda ni awak boleh ubahkan dengan jawapan tadi. 9 per 4 sama dengan 3 per 5. Okey, sama dengan 3 per 5. Okey, kali dengan negatif 9 per 4 tambah mikro. Okey, so jawapan dia akan dapat 9 per 4 sama dengan, awak selesaikan dalam kurungan. So, darab je lah. Okey, darabkan je 3 per 5 dengan jawapan dalam ni. Okey, 3 per 5 darabkan dengan negatif 9 per 4. So, dapat negatif 27 per 20. Okey, tambah 3 per 5 mikro. Okey, selesaikan. 9 per 4 tambah 27 per 20 sama dengan 3 per 5 mikro. Pun boleh cara macam ni. 9 per 4 tambah 27 per 20. Oops, 27 per 20. So, dapat 18 per 5 lah. Okey, dapat 18 per 5 sama dengan 3 per 5 mikro. Okey, potong 5 yang bawah, jadi 18 sama dengan 3 mikro. So, mikro sama dengan 6. Okey, boleh guna cara macam ni, ataupun awak boleh tengok pada cara yang saya buat pada jalan kerja yang saya ubah kat sini. Okey, saya guna lambda tu dulu saya pindah ke bawah, lepas tu dia jadi darab pun boleh. Okey, pun tak ada masalah. Okey, yang ini saya nak explain macam mana dia boleh jadi macam ni. Okey, awak boleh tengok kat sini. Okey, so bila lambda ni kan dia darabkan dengan yang kurungan kan. So darab ni saya ubah jadi bahagi lah. So lambda pindah jadi bahagi. Okey, bila bahagi kan ada pecahan bertindih kan. Yang ni explanation tambahan So 9 per 4 per dengan 3 per 5 contoh per dengan 3 per 5. Ni orang panggil sebagai pecahan bertindih. Bila pecahan bertindih macam ni, dia akan ambil yang, okey, ni ada tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Tangga ketiga ni akan pindah jadi darab. Okey, dia akan pindah jadi darab dengan yang pertama. Okey, dia akan pindah dengan satu lah. So dia akan jadi 9 per 4 darab dengan 3 per 5. Sebab tu dalam jawapan tadi saya tulis kat sini 9 per 4 darab dengan 5 per 3. Okey, lepas tak cari macam biasalah. Sama dengan negatif 9 per 4 tambah mikro. Dapat jawapan 15 per 4 sama dengan negatif 9 per 4 tambah mikro. Kemudian 4 potong, jadi 15 sama dengan negatif 9 campur mikro. Kemudian 15 tambah, yang ini awak kena selesaikan sendirilah. 15 per 4 tambah 9 per 4 15 per 4 tambah 9 per 4 dapat 6. Okey, pun boleh. Cara macam tu pun boleh, tak ada masalah. Cara yang saya buat kat sini pun boleh, still sama. Ikut mana yang awak rasa senang faham. Okey, itu saja daripada saya. Saya harap awak dapat selesaikan soalan ni dengan baik. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.